Assalamualaikum. Modul 7, Penyata Keuangan Milikan Tunggal Tanpa Pelarasan. Objektif pembelajaran. 1. Menerangkan tujuan penyediaan akaun perdagangan. 2. Menyediakan akaun perdagangan bentuk T dan format penyata. Penyata keuangan terbahagi kepada: pertama, akaun perdagangan; kedua, akaun untung rugi; ketiga, penyata kedudukan keuangan. Akaun perdagangan. Apakah dia akaun perdagangan? Apakah tujuan penyediaan akaun perdagangan? Akaun perdagangan disediakan untuk mengetahui sama ada perniagaan mendapat untung atau rugi kasar. Bagaimana agaknya mengira untung kasar atau rugi kasar? Ia melalui rumus jualan bersih tolak kos jualan. Seterusnya, kita lihat bagaimanakah format penyediaan akaun perdagangan. Pertama, kita boleh menyediakan akaun perdagangan dalam bentuk T atau bentuk penyata. Kita mula dulu dengan akaun perdagangan berbentuk T. Mula-mula kita akan tulis tajuk akaun perdagangan. Akaun perdagangan bagi tahun berakhir. Sekiranya tempoh perakanan perniagaan itu berakhir pada 31 Disember 2021, maka kita akan menulis akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2021. Seterusnya, kita bahagikan akaun perdagangan itu kepada dua bahagian, satu sebelah debit dan satu lagi sebelah kredit. Di sebelah debit, kita akan bahagikan lagi kepada dua lajur, RM, dan di sebelah kredit kita akan bahagikan kepada satu lajur RM. Okey, kita berbalik kepada tujuan penyediaan akaun perdagangan adalah untuk mencari untung kasar. Berdasarkan rumus, untung kasar ialah jualan bersih. Jadi, di manakah letaknya jualan bersih? Okey, jualan bersih berada di sebelah kredit, di mana komponen pertamanya mesti jualan. Saya andaikan di sini nilai jualan ialah 6X. Seterusnya, sekiranya ada pulangan jualan atau pulangan masuk, kita tolakkan dan akan menghasilkan apa yang dipanggil sebagai jualan bersih. Seterusnya, jualan bersih akan ditolak dengan kos jualan. Okey, di manakah letaknya kos jualan? Kos jualan berada di sebelah debit. Apakah komponen-komponen kos jualan? Komponen-komponen kos jualan seperti inventory awal. Inventory awal nilainya kita letak di lajur yang kedua. Seterusnya, belian. Nilai belian diletakkan di lajur yang pertama. Sekiranya ada pulangan belian, kita akan tolakkan pulangan belian dan kita akan dapat belian bersih. Seterusnya, sekiranya perniagaan itu mempunyai belanja belian, contohnya angkutan masuk, duty import, upah atas belian, insurans atas belian, semuanya akan dicampurkan untuk menghasilkan kos belian. Kemudian,
kos belian akan ditambah dengan inventory awal untuk menghasilkan kos barang untuk dijual. Seterusnya, tolak inventory akhir. Katakan nilainya 4x. Jadi, kita akan dapat kos jualan. Jadi di sini kita telah mendapat jualan bersih 5x, kos jualan 2x. Okey, setelah ditolak, kita akan mendapat positif 3x. Jadi, bila kita dapat positif 3x bermaksud kita mendapat untung kasar. Kita akan letakkan di sebelah debit. Untung kasar dicampur dengan kos jualan, kita akan dapat jumlahnya. Dan jumlahnya ialah 5x. Sama dengan sebelah kredit 5x. Okey, wujud persoalan di sini. Bagaimana jika sekiranya kita mendapat rugi kasar? Rugi kasar berlaku apabila jualan bersih nilainya kurang daripada kos jualan. Di mana setelah ditolak kita akan mendapat negatif. Jadi, bila kita mendapat negatif, kita akan mendapat rugi kasar dan nilai rugi kasar itu akan diletakkan di bawah jualan bersih. Okey. Seterusnya, kita akan lihat pula bagaimana menyediakan akaun perdagangan dengan menggunakan format penyata. Perlu diingat di sini, walaupun kita menggunakan format yang berbeza, untung kasar atau rugi kasarnya tetap sama. Cuma, perbezaannya ialah tidak ada bentuk T di sini. Apa yang kita buat? Kita bahagikan kepada 3 kolom atau 3 ruang. Okey, untuk diletakkan nilai RM. Okey, kita berbalik pada tujuan penyediaan perdagangan untuk mengira untung kasar. Jualan bersih. Okey, kita tulis dulu angka jualan. Kita letak di lajur yang ketiga. Okey, pulangan jualan ditolak akan dapat jualan bersih 5x. Okey, seterusnya kita akan tolak dengan kos jualan. Okey, sebelum kita menyenaraikan kos jualan, kita tulis dulu tajuk tolak kos jualan. Tujuan dia adalah untuk mengasingkan jualan bersih dengan komponen kos jualan. Okey, kita mulakan dengan inventory awal. Kita akan letak di lajur kedua, belian, tolak pulangan belian. Kita akan dapat belian bersih. Campur dengan angkutan masuk, duty import, upah atas belian dan insurans atas belian. Kita akan dapat kos belian. Okey, seterusnya dicampur dengan inventory semula, kita akan dapat kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual ditolak dengan inventory akhir, kita akan dapat kos jualan. Ingat ya, kos jualan itu nilainya diletak pada lajur yang ketiga. Sebab kita nak tolakkan dengan jualan bersih. Jualan bersih, okey, ditolak dengan kos jualan, kita akan dapat untung kasar yang nilainya 3x. Okey, diperhatikan di sini nilai untung kasar tetap sama.
Cuma cara penyediaan dan susur atur jualan bersih dan kos jualan itu sedikit berbeza. Saya nak ingatkan di sini, di dalam penyediaan akaun perdagangan berbentuk penyata dan juga bentuk T, perkataan kos jualan ini mesti ditulis. Okey, ingat mesti ditulis. Satu. Yang kedua, bagi sesebuah perniagaan atau soalan yang kamu dapat, tidak semestinya belanja belian ini yang saya panggil dia adui. Kenapa adui? A. Angkutan masuk, D. Duty import, U. Upah atas belian dan insurans atas belian ini tidak semestinya akan ada dalam setiap soalan. Kemungkinan soalan akan hanya ada angkutan masuk sahaja. Tidak ada duty import, tidak ada upah atas belian atau tidak ada insurans atas belian. Jadi jangan risaulah kalau belanja belian yang lain itu tidak ada, so tidak perlu ditulis. Okey, jadi begitulah cara penyediaan akaun perdagangan bentuk T dan bentuk penyata. Harapan saya, kamu semua dapat mengenali dan membezakan bentuk-bentuk akaun perdagangan ini dan dapat mengira untung kasar dengan sistematik dan betul. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.